Selamat pagi. Sebarkan video ini supaya semua orang tahu kleptokrasi itu perbuatan paling dayus jahat. Jahanam, menjahanamkan negara, rakyat, menjahanamkan ekonomi Malaysia dan merugikan kita semua. Share video ini supaya kita semua sama-sama ayo bangkit basmi kleptokrasi. Memandangkan PRU 15 semakin hampir dalam tempoh kurang daripada sebulan, kita mesti berazam untuk memilih pemimpin yang bukan sahaja bebas daripada kegiatan rasuah, tetapi yang akan membantu untuk menghapuskan unsur-unsur kleptokrat yang menjangkiti kerajaan di semua peringkat dengan penyakit ini. Istilah kleptokrasi sangat penting untuk memahami perbezaan antara negara yang hanya dipengaruhi oleh rasuah daripada negara yang dikuasai oleh rasuah. Istilah negara kleptokratis merujuk kepada negara yang dikuasai maling atau pencuri harta rakyat. Sebuah kleptokrasi merupakan pemerintahan oleh pencuri yang menyamar sebagai pegawai negara yang jujur. Ciri utama kleptokrasi adalah ia sejenis jenayah negara. Seorang kleptokrat merupakan pegawai negara yang mencuri daripada dana dan sumber negara melalui kegiatan rasuah. Rasuah ditakrif sebagai pencurian melalui penipuan terhadap badan pemerintah, syarikat swasta ataupun orang awam dan terdiri daripada 3 komponen iaitu penyuapan, pemerasan dan nepotisme. Penghubung bagi 3 jenis rasuah ini adalah penempatan kepentingan masyarakat umum di bawah kepentingan peribadi serta pengkhianatan kepercayaan. Menurut Syed Hussein Alatas dalam buku beliau bertajuk Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi, ciri rasuah yang penting adalah dui fungsi pada mereka yang terlibat dalam kegiatan rasuah. Contohnya, ketika seorang pegawai disuap oleh pihak yang menawarkan pemberian supaya mengeluarkan lesen perniagaan, perbuatan mengeluarkan lesen itu merupakan fungsi, baik pun dari segi jawatannya maupun daripada segi kepentingan peribadinya. Rasuah terdapat di semua negara, tetapi bukan semua negara yang dikuasai oleh daya rasuah. Negara yang dikuasai rasuah dapat digelar sebagai kleptokrasi atau pemerintahan oleh maling, yaitu pencuri dana negara. Istilah kleptokrasi berasal daripada dua perkataan, yaitu klepto, mencuri, dan krasi ialah pemerintahan. Negara seumpama ini dikuasai oleh para kleptokrat yang melibatkan diri dalam amalan rasuah sebagai cara pengumpulan dana yang utama. Kleptokrat yang utama tidak terdiri daripada pekerja perkhidmatan awam yang memeras atau menerima suapan untuk membiayai hidup mereka, tetapi daripada elit-elit politik dan birokrasi yang menggunakan rasuah sebagai cara mengumpulkan modal, memajukan kepentingan ekonomi peribadi, dan memperkayakan diri sendiri. Berikut adalah ciri-ciri negara kleptokrasi. Penerimaan lesen-lesen, franchise, insentif, dan konsesi cukai dimudahkan melalui hubungan penaung yang dinaunginya, seringkali juga melibatkan nepotisme. Sebuah kleptokrasi itu dikuasai oleh pegawai negara dan ahli politik yang amat egoistik. Tujuan mereka melakukan rasuah bukan untuk membantu kaum keluarga dan sahabat, disebabkan oleh perasaan kewajipan moral dan timbal balik, tetapi oleh ketamakan yang keterlaluan dan berlebih-lebihan.
Tekanan untuk membantu kaum keluarga seringkali didorong oleh kepatuhan kepada apa yang difahami sebagai norma masyarakat. Menurut teori kebudayaan rasuah, amalan rasuah itu selaras dengan nilai tradisional. Apabila orang tua membantu anggota keluarga yang muda, kita menolak teori ini kerana norma masyarakat kita, walaupun menggalakkan pembantuan sesama keluarga, tidak pada waktu yang sama mendorong kegiatan jenayah. Sebenarnya, rasuah dalam konteks kleptokrasi berasaskan kepada keinginan untuk keuntungan pribadi. Seorang kleptokrat mempunyai berbagai perwatakan egoistik. Berbagai perkara dianggap ciri negara kleptokrasi termasuk ia sejenis jenayah negara, hubungan rasuah antara ahli politik dan birokrat pada satu pihak dengan ahli kelas pemodal pada pihak lain. Rasuah merupakan salah satu alat pengumpulan modal yang utama dan dapat dianggap faktor pengeluaran dalam bidang ekonomi. Ia berasas kepada peranan duifungsi negara dalam proses pembangunan. Ia berdasarkan kepada permintaan dan penawaran pertolongan. Kleptokrasi adalah transistematik, yaitu terdapat di kedua-dua negara demokrasi dan autokratik. Dalam sebuah negara demokrasi, dalam sebuah negara kleptokrasi, kebanyakan pegawai negara terlibat dalam rasuah sekurang-kurangnya secara berskala kecil, supaya status quo dapat dikekalkan, pertikaian dan pertentangan daripada dalam negara dielakkan. Negara kleptokrasi ini merupakan oligarki, yaitu negara itu dikuasai oleh segolongan kleptokrat egoistik yang kecil. Ini bahaya rasuah. Oleh kerana negara memain peranan yang amat penting, khususnya di negeri-negeri membangun, negara kleptokrasi dapat membawa kesan yang amat buruk terhadap ekonomi, termasuk kehilangan pendapatan pemerintah, kekurangan kecekapan, herotan dasar-dasar kerajaan dan penumpuan modal. Ada yang berhujah, rasuah dapat menambah kecekapan kerana pekerja yang menerima wang segera akan menjadi lebih produktif tanpa tambahan gaji. Pemerintahan ini kurang tepat, pemerhatian ini kurang tepat kerana wang segera biasanya tidak membeli kecekapan, tetapi hanya suatu perkhidmatan yang tidak akan diberi tanpa insentif keuangan itu. Pemerintahan kleptokrat juga menyebabkan penyimpangan dasar-dasar kerajaan, sesuatu dasar yang bertujuan memanfaatkan segolongan tertentu dalam masyarakat akhirnya dimanfaatkan golongan-golongan lain. Contohnya, di sebuah negara di Asia Tenggara beberapa tahun lalu, pemerintah memperuntukkan ribuan ekar untuk sebuah syarikat besar, sedangkan tanah itu dihaskan untuk ribuan keluarga. Rasuah juga mengakibatkan penumpuan modal. Rasuah dan khususnya nepotisme memain peranan penting dalam penumpuan modal. Ini merujuk kepada sejauh mana golongan kecil syarikat menguasai industrinya daripada segi jumlah pengeluaran dan guna tenaga. Contohnya, dalam penumpuan modal dianggap agak tinggi jika 75% daripada dana guna tenaga dalam industri dalam 5 syarikat terbesar. Negara kleptokrasi amat bahaya. Kesedaran tentang rasuah dan kesan buruknya terhadap pembangunan ekonomi dan politik seharusnya dipertingkatkan sehingga muncul gerakan sosial menentang kleptokrasi. Malangnya, selain segolongan kecil sarjana seperti Syed Hussein Alatas, Peter Evans dan Bojan Beckman yang mengambil perhatian terhadap dimensi rasuah dalam pengkajian negara, masih ada kekurangan usaha mendidik rakyat tentang bahaya fenomena negara kleptokrasi. Izinkan saya menamakan makalah ini dengan beberapa petikan daripada kasidah anti korupsi yang dikarang di Indonesia. Saya rasa ada beberapa ajaran bagi warga Malaysia yang dapat diperoleh daripada sikap anti rasuah dari seberang. Islam agama yang bersih lagi suci. Umatnya dilarang berbuat mencuri.
Apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya banyak yang korupsi? Membenterasnya pun hanya pilih-pilih. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Negara Republik Indonesia bangkrut bukan sebab subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut lantaran korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Rakyat banyak melarat akibat korupsi. Sekolah jadi mahal akibat korupsi. Rumah sakit antri akibat korupsi. Ayo kita membasmi korupsi. Maksiat maharajalela akibat korupsi. Preman di mana-mana akibat korupsi. Rakyat diadu domba akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Miskin makin miskin akibat korupsi. Bangkrut makin bangkrut akibat korupsi. Rusak makin rusak akibat korupsi. Jika kita benar-benar menyayangi negara, jangan kita memberi kesempatan untuk kleptokrat dan maling memerintah. Mari kita memperalatkan undi kita untuk memajukan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan segolongan kecil. Artikel ini pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT. Artikel ini ditulis oleh Syed Farid Alatas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.